Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama membaca sepatah dua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat menunaikan salat fardu Isya berjamaah, dan kita dapat bersama-sama untuk membacakan dan mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung diskusi kita menggunakan kitab Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita sambung diskusi berkenaan dengan Babur Rahmah mi'atu juz'in, bab bahawa sesungguhnya rahmat Allah itu terbahagi kepada 100 bahagian. Pada minggu-minggu yang sudah, dalam kesempatan saya menghadiri masjid ini bersama dengan tuan-tuan, kita sudah pun melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahawa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allah azza wa jalla rahmatan mi'ata juz'in. Sesungguhnya Allah telah menjadikan rahmat itu terbahagi kepada 100 bahagian. Fa amsaka 'indahu 99. Dan Allah menyimpan daripada 100 rahmat itu 99 bahagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah. Dan Allah hanya menurunkan di atas muka bumi ini satu daripada 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa min zalika juz'i yatarahamu qalbu. Dan daripada satu bahagian yang diturunkan ke atas muka bumi inilah yang menyebabkan manusia satu sama lain, makhluk-makhluk Allah saling berkasih sayang. Hatta tarfa'a farasu hafiraha an walidiha. Sehingga kan binatang-binatang faras, binatang buah, al-farasu, binatang buah, walaupun dia buah, walaupun binatang liar, dia liar dan dia buas, seperti harimau, seperti singa dan sebagainya, dia sama sekali tidak menganiaya anak-anaknya. Dia mengangkat tapak kaki dia daripada membijak anak-anaknya. Khasyata an tusibah, kerana bimbang akan mencederakan anak-anaknya. Dan itu semua hanya hasil daripada satu bahagian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke atas muka bumi ini. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, hadis ini sahih, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Jami' As-Sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dalam lain ulama hadis, bahawa sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Wa min tilka rahmah, dan daripada 100 rahmat ini 99 Allah simpan untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Para ulama ahli sunnah menyebut keseluruhan rahmat Allah Subhanahu wa taala terletak pada nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Manakala Ar-Rahim adalah sifat penyayang yang Allah simpan untuk orang-orang yang beriman semata-mata. Dan mereka itu akan mendapat baki 99 rahmat Allah pada hari kiamat. Maka satu sahaja pun rahmat Allah sudah memadai di dunia ini. Sudah menyebabkan kita saling kasih mengasihi, anak menyayangi bapa, ibu menyayangi anak. Itu hanya satu daripada tempiah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan bagaimana baki lagi 99 rahmat yang Allah simpan pada hari kiamat untuk orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam jannah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sepatutnya hari ini kita akan sambung diskusi hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah.
Tajuk kitab ni Al-Adab Al-Mufrad. Mungkin dulu saya pernah explain, mungkin ada yang terlepas pandang. Al-Adab Al-Mufrad dinamakan kitab ini oleh Imam Al-Bukhari sebagai nama Al-Adab Al-Mufrad sebab dia adalah kitab berkenaan dengan juz'un minal adab, kitab bahagian daripada adab. Dia tak sama dengan hadis-hadis dalam Bukhari, dalam Jami' As-Sahih. Dia tak sama dalam hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Jami' As-Sahih, turut ada bab adab. Tapi hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis berkenaan adab tidak banyak. Cuma lebih kurang dalam sekitar 500 buah hadis. Tetapi Imam Al-Bukhari merasa tak cukup dengan hadis-hadis adab dalam Sahih Al-Bukhari. Maka dia karang satu lagi kitab yang khusus membicarakan persoalan adab. Diberi nama Al-Adabul Mufrad, yang mengandungi sekitar 2,500 lebih hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis dan asar riwayat daripada Nabi, para sahabat dan tabi'in dikumpulkan menjadi satu kitab khusus yang diberi tajuk Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, sebagian ulama sebut kenapa Imam Bukhari bagi nama ni, sebab al-adab, ada adab yang mesti dimiliki oleh al-ifrad, oleh seseorang individu. Individu dalam bahasa Arab dia panggil mufrad, satu orang. Al-adab al-mufrad, adab yang mesti dimiliki oleh individu muslim. Ini kerana kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-adab kullahu min ad-din. Al-adab ni ad-dinu kullah. Al-adab ni ad-dinu kullah. Adab ni semua agama. Maka dalam Islam kalau tak ada adab, dikira tak ada agama. Sebab tu dalam Islam kita ada adab makan. Adab makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Makan benda yang halal, capai apa yang dekat. Makan sedikit demi sedikit. Maka semua hadis-hadis berkenaan dengan adab makan ini adalah merupakan sunnah. Dinukullah, agama semua. Adab nikah, adab mengaji, adab belajar, adab tidur, adab bangun dari tidur, adab ke buang air, adab bernikah, adab berumah tangga, adab dengan orang tua, adab dengan ibu bapa dan sebagainya. Islam adalah agama berkenaan dengan adab. Maka bagi orang yang biadab, yang tidak ada adab, mereka itu tidak ada bahagian daripada agama. Dan ini yang kita bimbang, dan sebab tu kita baca kitab ini kepada masyarakat. Sebab kita bimbang dengan fenomena-fenomena fitnah akhir zaman. Mudahnya akses anak-anak muda kepada maklumat. Sekarang ni ada handphone, ada Google, ada Facebook. Anak-anak muda umur 14 tahun, umur belasan tahun boleh berbicara persoalan agama, benda-benda besar. Saya begitu terkejut. Dalam satu forum agama, ada satu budak muda duk berbicara tentang ijtihad, tentang qaul qadim, qaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Bila kita tanya umur berapa? Umur dia 14 tahun. Allahu Akbar. Kita tak bangga dengan ilmu yang macam tu, sebab para ulama dulu mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, kunna nata'allam al-adab qabla nata'allam ilm. Kami dahulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dan kata Abdullah bin Al-Mubarak, aku mempelajari adab 30 tahun. 30 tahun mempelajari adab dan mempelajari ilmu 20 tahun. Wa qala Imam Malik bin Anas, dan kata Imam Malik bin Anas kepada anak saudara dia. Dia kata, pelajarilah adab sebelum engkau mengambil ilmu. Dan berkata ibu Imam Malik ketika dia memakai Imam Malik dengan imamah sorban. Dia pakai sorban kat Imam Malik, dia ikat sorban kat Imam Malik.
Maka kata ibu Imam Malik kepada Imam Malik, pergilah engkau mempelajari adab daripada Imam Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmu. Para salaf depa suruh anak-anak muda pergi mengaji adab. Oh, baliklah result 4A UPSR, 5A UPSR. Depa tak bangga. Bawa balik dekat mak bapak ni result SPM 9A, 10A. Mereka tak bangga. Yang dibanggakan pada anak-anak adalah adab. Wa juz'un min ad-din, adab ni agama. Maka sebab itu mereka suruh anak-anak mereka mempelajari adab. Dan para sahabat Nabi sampaikan dalam hadis walaupun dhaif tetapi maknanya sahih. Mereka mengetuk pintu rumah Nabi dengan menggunakan kuku. Demi tidak menyakiti Nabi SAW yang duduk dalam rumah. Walaupun hadis ni dhaif tapi ketuk kuku. Wahwa minad-din, ni semua ni agama yang semakin lama hilang dalam masyarakat, khususnya anak-anak muda pasal ibu bapa, guru-guru tidak menekankan persoalan adab. Wa Imam Yahya bin Ma'in wa Imam Ahmad min Sadah, daripada antara pembesar-pembesar din, pembesar-pembesar dalam agama kita. Salah seorang di antara guru Imam Ahmad nama dia Yazid bin Harun. Ini memang gedebel lah, orang Kelantan kata gedebel. Imam Yazid bin Harun. Tuan-tuan sekali-sekala cubalah hobi-hobi ya, pergi buka internet, jangan bagi anak-anak kan. Tuan-tuan handphone canggih-canggih. Takkan nak layan Malaysia kini ya. Handphone canggih-canggih tapi duk balik-balik duk main gosip, duk balik-balik duk main WhatsApp, duk sebar pasal isu fitnah sana fitnah sini, kata kat kawan tu, kata kat kawan ni. Punyalah banyak manfaat knowledge yang tuan-tuan boleh buat dengan handphone tuan-tuan. Bila ustaz sebut sekali-sekala nama-nama ulama tu, balik pergilah search Google. Siapa dia ni? Yazid bin Harun. Ni Yazid bin Harun ni khalifah waktu tu bermazhab Al-Ma'mum. Dia pada zaman Al-Ma'mum. Al-Ma'mum ni bermazhab Mu'tazilah. Tapi sebab dia takut dengan Yazid bin Harun ni, dia tak berani ijtihad, dia Mu'tazilah. Dia kata kalau aku ijtihad aku Mu'tazilah, nescaya Yazid bin Harun akan lawan aku. Dan kalau Yazid bin Harun lawan aku, rakyat akan ikut lawan aku akan hilang kerajaan. Punya takut kepada Yazid bin Harun. Siapa dia Yazid bin Harun ni? Imam, ulama khudwah, guru kepada Imam Ahmad, Imam hadis, Imam fiqh, tokoh para ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Yazid bin Harun. Dia ni ada satu ciri-ciri dalam ceramah dia suka buat lawak. Dia kaki lawak, kaki kelakar. Biasalah kita ustaz kita buat ada yang kaki lawak. Tak salah buat lawak kalau berkadaran. Maka dia ni memang kaki lawak. Tetapi bila mana dia berceramah, satu hari dia mengajak dalam masjid, tiba-tiba dia buat satu lawak dan tiba-tiba dia mendengar dalam lawak tersebut ada orang duk batuk. Yazid bin Harun dia ada masalah penglihatan, dia tak nampak. Dia ada masalah penglihatan, dia tak nampak. Jadi tengah duk berceramah tu, tengah duk mengajar tu, tiba-tiba ada suara batuk. Lepas tu dia tanya, siapa batuk tu? Maka orang jawab kepada dia, Ahmad bin Hanbal. Bila dia dengar kata Ahmad bin Hanbal batuk, dia kata, apa saya tak bagi tahu aku Ahmad ada dalam majlis ni. Kalau aku tahu Ahmad bin Hanbal ada dalam majlis ni, aku tak buat lawak. Sebab dia segan dengan Ahmad bin Hanbal. Ini ulama-ulama salaf, adab mereka hebat. Adab mereka hebat. Abdurrahman bin Mahdi dan lain-lain. Ketika mereka mengajar, sekiranya ada orang yang berketawa, yang bermain pena, main kalam dia, maka dia akan menutup kitab balik rumah, tinggalkan majlis pengajian. Ini semua tokoh-tokoh salaf mendidik anak-anak mereka. Dan kata Asy-Syafi'i, ketika aku menghadiri majlis dengan Imam Malik, aku tidak membuka surat. Kitab ni dia tak buka. Demi kerana bimbang kalau suara kitab tu akan mengganggu majlis yang disampaikan. Ini adab. Dan daripada adab inilah lahir generasi-generasi yang berakhlak. Generasi-generasi yang saleh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kitab adab ini satu kitab yang muhim, yang penting untuk kita baca. Maka tuan-tuan ada masa lapang balik search nama ni Yazid bin Harun.
orang yang merupakan tokoh, tok guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan insya-Allah sepatutnya malam ni kita akan baca berkenaan dengan kisah bab wasatu bil jar. Bab, kata Imam Al-Bukhari, babun wasatu bil jar, wasiat berbuat baik kepada jiran. Kita akan masuk wasiat berbuat baik kepada jiran yang menjadi hadis bab yang kedua selepas bab berbuat baik kepada ibu bapa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kata Aisyah, qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisu. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, anak kepada Abdullah bin Abi Quhafah atau gelaran dia Abu Bakar As-Siddiq. Dia dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijrah. Sebagian ulama sejarah menyebut Aisyah lahir pada tahun 614 Masihi. Dan Aisyah berkahwin dengan Nabi selama lebih kurang 10 tahun. Dia kahwin dengan Nabi pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah ni maknanya pada tahun berlakunya perang Badar. Aisyah kahwin dengan Nabi pada tahun berlakunya perang Badar dan pada tahun berlakunya puasa Ramadan, kewajipan puasa Ramadan yang pertama kali. Dan Aisyah berpisah dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 Hijrah. Dan dia terus menjadi janda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meninggal dunia ketika tahun 678 Masihi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia meninggal pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Bersamaan dengan 58 Hijrah. Bersamaan dengan 58 Hijrah pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan 58 Hijrah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beliau adalah antara isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelar dengan nama Ummu Abdullah. Sebabnya dia mengambil Abdullah bin Zubair sebagai anak angkat. Dia ambil Abdullah bin Zubair sebagai anak angkat. Anak kepada Asma binti Abu Bakar, anak kepada kakak dia. Anak kepada Asma binti Abu Bakar dengan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisu. Kata Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Jibril sallallahu alaihi wasallam, Jibril dalam hadis ini digunakan sallallahu alaihi wasallam, turut berselawat ke atas Jibril, itu sunnah. Sebab tu para nabi kita sebut Nabi Yusuf alaihi salam, Musa alaihi salam, Daud alaihi salam. Apabila kita menyebut nama malaikat juga kita sebut malaikat, nama malaikat ni alaihi salatu wassalam. Ini tanda-tanda penghormatan kepada mereka. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah merupakan makruh bagi seseorang untuk membaca nama-nama orang mulia, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebut sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i
yakrahu li rajulun an yaqulu qala rasul. Yakrahu li rajulun, makruh bagi seseorang untuk mengatakan qala rasul, qala nabi, biduni sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh sebut nabi kata, rasul kata. Tak, bukan nabi kata, bukan rasul kata, tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Bukan rasul kata, tapi rasul sallallahu alaihi wasallam kata. Kena tambah kalimah sallallahu alaihi wasallam demi memuliakan nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita baca hadis ni dan syarah berkenaan dengan hadis ni, bahawa kata Nabi daripada kata Aisyah daripada Nabi SAW, Jibril selalu mai kat Nabi. Jibril sallallahu alaihi wasallam selalu mai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Nabi supaya buat baik kepada jiran. Selalu Jibril mai. Bila Jibril datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat baik kepada jiran. Yusini bil jar, suruh buat baik kepada jiran. Hatta zanantu annahu sayuwarisu, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hampir-hampir menyangka jiran-jiran ni boleh mewarisi harta. Dikira adik-beradik boleh dapat harta pusaka. Sebab terlalu banyak sangat pesanan Jibril sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat baik kepada jiran. Hadis-hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam As-Sunnah, oleh kitab, oleh Ashabus Sunnah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam adalah agama yang suruh kita buat baik kepada manusia. Islam agama yang menyuruh kita buat baik kepada jiran. Layan orang dengan baik, sebab dalam Islam dia ada dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Saya tak pastilah bab hubungan dengan Allah, sebab saya pun tak bagus. Tapi saya duk tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak masuk syurga dengan ibadat semata-mata memang kita tak mampu. Tuan-tuan mampu, saya tak mampu. Pasal apa? Pasal kalau nak tengok dalam para salaf, cara mereka beribadat melampau sangat. Bukan melampau, hebat sangat. Hebat sangat. Solat dengan keadaan solat Isya, solat subuh dengan wuduk Isya. Kita tak boleh nak buat. Tuan-tuan boleh buat, saya tak boleh buat. Jangan sebab kata angin asyik nak terkentut, bukan. Ni ulama salaf ni lepas solat Isya, solat Isya, lepas tu mereka tak tidur melainkan sandarkan badan, tidur sambil duduk. Kemudian bila terjaga, bangkit solat balik. Bila mengantuk, duduk balik, terjaga, bangkit solat balik sampai pagi. Saya tak boleh buat macam tu. Kalau nak buat juga untuk solat subuh dengan solat Isya, saya kena sembahyang Isya pukul 5. Itu boleh buat. Tapi haram. Sebab waktu Isya habis 1/3 malam, mengikut pendapat yang masyhur. Ulama berbeza pendapat tentang tamatnya solat Isya. Yang rajih, tamatnya solat Isya bila masuk 1/3 malam ke 2/3 malam. Maknanya malam, tuan-tuan kira malam ni daripada maghrib. Mula maghrib ni kira mula malam. Katakan maghrib pukul 8. Contoh, waktu maghrib start habis maghrib pukul 8. Kita ambil kira maghrib pukul 8 habis. Daripada pukul 8 sampai pukul 5 pagi. Tuan-tuan bagi 3. 8 sampai 5 pagi, tuan-tuan bagi 3. Maknanya 9 jam. 9 jam bahagi 3 jam. 8, 9, 10, 11. 11 1/3 malam. 11, 12, 2/3 malam. 1, 2, 3, 4, 5, 3/3 malam. Jelas? Tuan-tuan bagi 3. Jadi pendapat yang rajih, tamatnya waktu Isya adalah ketika masuk 2/3 malam. Maknanya sampai pukul 11, pukul 12. Waktu Isya tamat. Itu menurut sebagian pendapat. Manakala pendapat yang lain yang dipegang oleh Abu Hanifah dan yang lain adalah pada 2/3 malam sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Ada pun pendapat yang kata 3/3 malam itu tidak tepat. Itu ditolak oleh para ulama. Dia sama ada 1/3 malam atau 2/3 malam saja waktu Isya. Para salaf ni lepas solat Isya, kemudian mereka tak tidur solat sampai pagi. Kemudian mereka berpuasa pula
Kemudian mereka qiyamul-lail, mereka puasa, mereka baca Quran. 3 hari khatam. Mana nak mampu umat? Itu belum dengan jihad, belum dengan memperjuangkan Islam, belum dengan berdakwah, belum dengan mencari ilmu. Saya tak mampu tuan-tuan. Tuan-tuan mampu, saya tak mampu. Maka jalan nak masuk syurga ni ada 2. Satu hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Yang mana saya baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama sebut dalam hadis-hadis Nabi atas kajian terhadap hadis Nabi, masuk syurga yang paling senang adalah melalui berbuat baik kepada manusia. Itu senang. Sebab banyak hadis sebut ramai orang dapat masuk syurga sebab buat baik kepada manusia. Ada orang yang dosa dia banyak, pahala sikit, tak ada apa pahala. Tetapi sebab ketika dia hidup atas muka bumi dulu, dia selalu bagi hutang ke orang. Dia selalu bagi hutang ke orang. Orang tak ada duit, dia bagi hutang. Orang tak ada duit, dia bagi hutang. Dia selalu bagi hutang dekat orang ramai. Dan bila orang tak mampu bayar hutang dia kata tajawazu. Dia kata pada pembantu dia, halalkan. Maka disebabkan perbuatan ini, bila mana dia ditimbang pahala dia di hari akhirat, walam yajid minhu syai', tak ada pahala sikit pun. Tak ada pahala sikit pun. Illa kecuali masa dia hidup dahulu, dia selalu bagi hutang dekat orang dan dia halalkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada hari ini kami lebih berhak memaafkan dia seperti dahulu dia memaafkan orang ramai. Lalu Allah masuk dia dalam syurga atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni saya yakin insya-Allah boleh mampu cuba. Hak jenis macam ni, jenis buat baik kepada manusia, insya-Allah kita boleh try. Ada dalam hadis riwayat Muslim, seorang lelaki dia berjalan di laluan orang ramai dan dia mendapati ada sebatang kayu, sebatang pokok yang menghalang laluan orang ramai. Lalu apa dia buat? Dia pergi potong pokok tersebut yang menghalang laluan orang ramai. Maka disebabkan itu kata Nabi SAW, aku mendapati lelaki ini yatamatta, berseronok, wa yataqalla, dia berguling-guling fil jannah, dalam syurga. Duk berseronok, bersukaria, duk berguling dalam syurga. Sebab masa hidup dahulu dia pernah membuang satu halangan di laluan orang ramai yang mengganggu halangan manusia. Kira macam ada penghalang lah, ada penghadang, macam tol lah. Dia pergi tumbangkan tol, contohlah kan. Dia pergi tumbangkan tol tu, maka disebabkan itu Allah kasih kepada dia sebab telah mengangkat bebanan kepada manusia. Maka Allah masukkan dia dalam syurga. Dalam Islam dia ada dalil mukhalafah. Dalil mukhalafah ni maknanya double meaning. Maknanya kalau mengangkat bebanan daripada manusia boleh masuk syurga, bagaimana pula orang yang meletakkan laluan, halangan di laluan orang ramai, lepas tu minta duit, minta tol daripada orang ramai. Ni tak tahu. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Tuan-tuan fikir sendiri. Itu belum lagi tibai 2.6 bilion. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka kita sebut nak masuk syurga dengan cara buat baik kepada manusia, insya-Allah yang tu kita boleh try. Yang tu kita boleh cuba sebab jalan-jalan dia agak-agak berbaloi ataupun bukan berbaloi. Bahasa yang sesuai, senang nak buat. Berbanding nak ibadat, nak yang ni saya rasa saya tak mampu. Nak menjaga solat-solat sunat, solat wusta dan sebagainya, saya kurang mampu. Itu bagi saya. Tapi tuan-tuan mungkin lebih afdal insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sebut tadi Islam agama yang sangat penyayang. Maka sebab itu daripada Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka buat baiklah kepada jirannya. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka buat baiklah kepada tetamunya, muliakanlah tetamunya. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau berdiam diri. Dan dalam banyak hadis
meriwayatkan bahawa buat baik kepada jiran ini bukan hanya kepada jiran yang muslim, tetapi juga jiran yang kafir. Sampaikan di dalam hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, apabila dia sembelih binatang korban ataupun akikah, biasanya akikah, dia sembelih binatang akikah ataupun sembelih binatang untuk makan keluarga dia, maka dia akan tanya kepada pembantu dia, adakah engkau telah memberikan sedikit makanan kepada jiran kita yang terdiri daripada Yahudi? Ahdaita lil jarina al-yahudi, adakah engkau telah berikan makanan ini kepada jiran kita yang merupakan Yahudi itu? Maknanya kalau jiran Yahudi pun dia bagi makan, ini kan pula jiran yang bukan Yahudi. Yahudi ni jahat lah. Yahudi ni jahat lah. Kalau jiran Israel pun kita bagi makan sebab jiran. Ini kan pula kalau jiran agama India dan agama Hindu dan agama-agama lain yang tak kacau kita. Maka Islam ni agama yang baik. Maka sebab tu kita tak setuju dengan apa yang berlaku di Indonesia. Dan saya cukup bimbang kalau pengeboman, peristiwa bom, pengeboman di Jakarta yang konon-kononnya dikaitkan dengan IS. Kita takut itu hanyalah helah pihak-pihak tertentu untuk membolehkan masuknya kuasa asing ke Indonesia. Kita takut. Selalu macam tu. Dulu di Iraq pun mereka kata Iraq ada senjata pemusnah. Tuan-tuan ingat? Ke dah lupa dah? Sebab Mahathir kata Melayu mudah lupa. Mahathir kata Melayu mudah lupa. Mungkin lah. Mungkin lah. Sebab dia pun lupa juga. Yang mengangkat pemimpin sekarang dia juga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malah saya bergurau, saya tak suka politik, saya tembak. Apa nama dulu ketika Iraq dipimpin oleh Saddam Hussein, Amerika Syarikat mendakwa di bawah pemerintahan Saddam, Iraq mempunyai senjata pemusnah, chemical weapon, senjata kimia yang bahaya. Selepas Iraq kena bom, Iraq kena bunuh, rakyat Iraq mati lebih dekat 2 juta rakyat Iraq kena sembelih. Kena bom fosforus, kena bom itu bom ini oleh Britain, oleh France, oleh Itali, oleh Amerika Syarikat, oleh negara-negara bersekutu. Habis mati rakyat Iraq, Saddam Hussein pun kena bunuh. Sampai sekarang tak dijumpai senjata kimia. Akhirnya Tony Blair membuat dakwaan Amerika Syarikat dan Britain berbohong. Harga pembohongan mereka berjuta rakyat Islam mati di Iraq. Dan akhirnya kerajaan Iraq boleh kepada Syiah Mak Nuri Al-Maliki qatalahullah. Mak Nuri Al-Maliki yang dalam kenyataan dia, kami akan menjadikan Iraq sebagai negara kedua selepas Iran yang mengangkat Syiah, dan kami akan mengembalikan dia kata di Najaf sebagai tempat suci umat Islam, supaya dapat menandingi Mekah Al-Mukarramah. Najaf tempat Syiah duk pergi buat Karbala. Depa nak balik tempat Syiah tu, nak bagi jadi tempat suci umat Islam. Umat Islam bukan umat Islam, umat Syiah. Nak lawan dengan Mekah Al-Mukarramah. Macam mana dulu Abrahah cuba nak bina Kaabah palsu bagi nak lawan Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Perangai sama Mak Nuri Al-Maliki. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sengaja Amerika musnahkan Iraq supaya naik Syiah yang merupakan sekutu dan elai kepada mereka. Dan kita bimbang benda yang sama masuk dalam negara kita atas nama IS. Dan IS ini ditolak oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pesan dekat anak-anak kita yang bersemangat nak berjihad, kalau nak berjihad pun mulakan dengan ilmu. Suruh berjihad pada ilmu dulu. Suruh berjihad dengan ilmu dulu. Lepas tu barulah berjihad tentera. Hantar dia masuk camp di mata tentera. Hantar dia masuk mata tentera. Kalaupun nak berjihad, mengaji dulu. Sebab Imam Al-Bukhari sebut al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum nak bercakap dan sebelum nak beramal, kena ada ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Ini kerana kita tak setuju dengan apa yang berlaku di Jakarta, pembunuhan yang melibatkan manusia yang tak bersalah. Kita masukkan tak bersalah tu dari sudut manusia yang tidak membuat jenayah kepada Islam. Islam memberikan keizinan kepada orang kafir untuk mengamalkan agama mereka. Kita tak disuruh perangi mereka kalau mereka tak ada sebab. Dia tak kacau kita, kenapa kita nak kacau mereka? Maka muslimin dan muslimat tidak dibolehkan segala perbuatan yang boleh menakut-nakutkan masyarakat, membuatkan orang rasa tak aman di jalan-jalan dan sebagainya adalah merupakan perkara yang haram. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, la yahillu lil muslim yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakutkan muslim yang lain. Mana kata kita tak boleh nak gempak orang, bawa bom dan sebagainya, nak letukkan sana, letukkan sini sampai orang Islam jadi takut, anak-anak nak pergi sekolah pun takut, orang nak bekerja pun takut, tak aman. Islam tak bawa agama macam ni. Ya, kita ada jihad. Jihad kita lawan dengan musuh Allah, lawan kat medan perang. Berperang secara perwira dan pahlawan, bukan main sembunyi-sembunyi. Ini cara pengecut, cara bacut. Jihad Islam tu macam di Chechnya. Tuan-tuan tengok di Chechnya lawan dengan Rusia, lawan fight man to man. Yang pengecut, Rusia yang pengecut. Jihad macam di Afghanistan satu ketika dahulu, lawan dengan Soviet Union. Itu baru betul-betul gentleman, itu baru betul-betul jihad. Lawan depan-depan, bukan main sembunyi, lontak bom sembunyi tangan. Itu bukan jihad. Sampai kata korban orang awam dan sebagainya yang tak terlibat dalam perang. Islam tak mengacau orang, kanak-kanak, wanita, orang tua, rumah-rumah ibadat tak diusik dalam jihad. Dia ada hukum dan kaedah dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu dalam Islam Allah menyuruh kita supaya berlaku ihsan kepada manusia. Dan diriwayatkan daripada Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi oleh Imam Muslim bahawa ada seorang lelaki yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam. Marra Hisham bin Hakim bin Hizam ala unasin minal ambat bi Syam qad uqimu fi syamsi faqala ma sya'nuhum qalu khubisu fi jizyah faqala Hisham ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah yu'azzibu allazi yu'azzibu an-nas fi dunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi bahawa satu hari seorang lelaki daripada sahabat Nabi yang bernama Hisham bin Hakim, dia pergi ke Syam. Dalam perjalanan di Syam dia mendapati ada sekumpulan petani-petani yang beragama bukan Islam. Ada sekumpulan petani-petani agama lain, agama kafir. Seorang petani yang bukan beragama Islam, bukan seorang, ada sekumpulan petani-petani yang bukan beragama Islam di Syam dihukum oleh pemerintah Islam pada waktu tersebut untuk berdiri di tengah panah. Untuk berdiri di tengah panah, dijemur di tengah panah. Maka sahabat Nabi yang bernama Hisham tanya kepada orang ramai, siapa dia yang duduk berdiri di tengah panah ni? Maka dia jawab, mereka ni petani-petani yang bukan Islam, tetapi tak nak bayar jizyah, tapi tak bayar zakat, tak bayar bukan zakat, tak bayar jizyah. Orang kafir yang duduk dalam negara Islam kena bayar jizyah. Jadi ada sekumpulan petani-petani yang tak mampu bayar jizyah dihukum oleh Gubernur Syam waktu itu dengan berdiri tengah panah, dijemur tengah panah. Maka Hisham sahabat Nabi ni tak setuju dengan perbuatan tersebut. Dia kata, aku bersaksi, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa manusia di atas muka bumi. Hadis riwayat Muslim. Mana kata kita duk seksa orang, Allah akan seksa kita balik. Kita kenakan GST pada rakyat, dekat akhirat Allah kenakan GST kata kita balik. Dalam bentuk lain lah. Kita tindah rakyat, Allah akan tindah kita pada hari kiamat. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Orang-orang kafir terbahagi kepada 3 golongan. Satu, kafir zimmi, orang kafir yang membayar jizyah. Mereka tak dibunuh dan tak diganggu. Yang kedua, orang kafir muahad, orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kerajaan Islam, mereka juga tidak diganggu. Yang ketiga, orang kafir musta'man, orang kafir yang mendapat jaminan keamanan, juga tidak diganggu. Seorang kafir di negara kita ini atau di negara Indonesia dan sebagainya boleh jadi daripada 3 golongan ini. Satu, musta'man, orang kafir yang diberikan keamanan oleh orang Islam akibat perjanjian, perlembagaan dan sebagainya, diberikan keamanan. Itu kafir musta'man. Satu lagi, kafir muahad, kafir yang buat perjanjian dengan kerajaan Islam. Satu lagi, kafir zimmi, kafir yang bernaung di bawah kerajaan Islam, bayar jizyah setiap tahun. Ini juga tidak diganggu oleh kerajaan Islam. Maka mereka ni ada hak. Dan siapa yang bunuh mereka ini, kata Nabi SAW, man qatala qatilan min ahli zimmati lam yaji rihal jannah. Siapa yang bunuh orang kafir yang bayar jizyah kepada kerajaan Islam, yang berlindung di bawah negara Islam, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. So kita tuan-tuan, kita nak berjihad pun biar kena cara. Nak berjihad, pergilah ke negara-negara Amerika ke, Yahudi Israel ke, di Palestin ke. Ini dah pergi bom dekat Jakarta buat apa? Bila pergi bom kat tempat-tempat orang awam, bila yang terbunuh adanya orang kafir yang bernaung di bawah kerajaan Islam, Nabi kata mereka tidak akan mencium bau syurga selama-lamanya. Sedangkan bau syurga dapat dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Maka sebab itu kita tuan-tuan, semangat-semangat pun biarlah kena cara. Biar kena cara. Dan Imam Al-Bukhari menyebut dalam hadis sahih Al-Bukhari, bab orang yang membunuh orang kafir muahad adalah berdosa. Bunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam adalah berdosa. Nabi kata, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Orang yang bunuh orang kafir yang menjadikan perjanjian dengan Islam tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan bau syurga boleh dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu, sebelum kita membuat tindakan-tindakan yang menyebabkan kita menyesal pada hari kemudian di akhirat, maka hendaklah kita menilai pertimbangan kita dengan neraca ilmu. Maka sebab itu dalam politik di negara kita, sepatutnya kita membawa politik yang matang. Kalau di Eropah, betul mereka kafir, tetapi Nabi suruh ambil kebaikan daripada mana dia datang. Kerana kebaikan itu diterima walaupun dari orang kafir. Maknanya di negara-negara Eropah, kalau mereka mendatang pihak raya, ahli-ahli politik, pembangkang atau kerajaan boleh berdebat secara terbuka. Boleh berbincang di hadapan rakyat, dan rakyat boleh mendengar dan menilai dengan akal yang waras. Di negara kita, politik-politik kita memecah belahkan umat Islam, menyebabkan kita saling benci membenci, dan politik di negara kita penuh dengan perkauman. Tak percaya, tunggu lagi pilihan raya. Tak lama lagi pilihan raya akan muncul balik isu perkauman. Setiap tahun nak dekat pilihan raya, isu perkauman. Habis pilihan raya, hilang perkauman. Dekat pilihan raya, muncul lagi perkauman. Supaya undi parti Melayu. Lepas habis pilihan raya, perkauman pun selesai. Dimainkan sebagai senjata untuk mengapi-apikan orang Islam dan orang bukan Islam. Sedangkan sepatutnya negara kita ada potensi dakwah. Kita boleh gunakan media massa, kebebasan beragama untuk mengajak orang kepada Islam. Mengajak orang Kristian kepada perbincangan antara agama Islam dan Kristian. Panggil Dr. Zakir Naik. Malangnya, tak boleh datang. Dr. Zakir Naik tak boleh datang. Ahmad Didat, walaupun mendapat anugerah tokoh, tak boleh main. Yang menariknya, antara alasan Ahmad Didat tak boleh masuk ke Malaysia kerana Menteri Dalam Negeri menolak kemasukan Ahmad Didat, dikotiri boleh menimbulkan rusuhan kaum.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah yarham, tidak boleh main Malaysia. Zakir Naik dapat tokoh Malik Hijrah pun tak boleh buat perbincangan dekat Malaysia. Takut menimbulkan rusuhan antara kaum. Tapi pelik yang menimbulkan rusuhan antara kaum bukannya orang agama, orang hak jahil agama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sebelum kita mengakhiri tazkirah kita pada malam ini, suka sekali saya sebut pada diri saya dan diri tuan-tuan untuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah akan tanya kita apabila kita bertemu dengan Allah, setiap kesempatan peluang yang kita ada, apa yang telah kita usahakan untuk agama yang mulia ini. Maka buatlah sesuatu, bermula dengan ahli keluarga kita dan anak-anak, isteri, suami dan masyarakat sekeliling. Kalaulah kita tak boleh nak buat banyak, sekurang-kurangnya kita buat benda yang asal. Kita menyatukan umat Islam dan merapatkan sah hubungan sesama Muslim. Kita tak boleh nak paksa orang bersependapat dengan kita. Mazhab pun berbeza. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Kita tak boleh nak paksa orang semua masuk Syafi'i. Kita tak boleh nak paksa orang semua masuk Hanbali. Mazhab pun berbeza. Tetapi kita boleh mengajak orang-orang yang berbeza mazhab untuk solat dalam satu saf yang sama dan untuk bekerja sama. Yang itu kita boleh buat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita pada malam ini dan menjadikan kita di kalangan hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min qaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ya arhamar rahimin ya fattah ya 'alim iftah qulubana wa futuhal 'arifina ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.